Okey, nota kamu tu bukan boleh buka terus dekat ni lah, dekat Microsoft Team pun boleh. So ni saya buka terus di Microsoft Team. Ya. Microsoft Team dia tak ni, dia tak boleh buka full. Apa kita buka dekat ni lah. PowerPoint. Okey. Okey, Assalamualaikum. Kita tengok chapter yang pertama. So, jadi slide yang pertama. So, kalau ikut kat sini, saya dah adjust, saya dah saya dah edit slide ni, tapi entah yang edit tu saya nak edit tu pergi mana tak, saya tak pasti. Mungkin ada kat komputer lagi satu. Okey, ni subjek PLC. So kod ni kod lama punya, dan ni pun nama program yang lama punya. Okey, so jadi abaikanlah. Okey. Okey, yang ni abaikan. Ni lama punya. So yang ni course content ni ada sikit perbezaan. Chapter 1 ni dalam syllabus saya tulis introduction of PLC.
Cuma nama je berbeza. Chapter 1 ni. Bukan basic, principle lah. Tapi isi dia semua sama. Yang sekarang ni lah, isi dia semua sama. Semua dalam chapter 1 tu, dalam cuma ayat dia tu lain sikit lah. Tajuk dia tu lain sikit. Tapi isi semua sama. Okay? Dengar semua jelas dengar? Selesai? Ya. Jelas, sir. Slide nampak tak? Nampak. Nampak, sir. Kalau nampak. tak nampak, kalau Nampak. tak nampak ke, tak dengar ke, tolong beritahu sebab komputer saya lagi satu ada problem. Rupanya mic dia rosak. Mic komputer tu rosak. Jadi bila saya cakap, dia orang semua tak dengar. Okay, saya buat dalam rakaman. Saya cakap, lepas tu saya hantar, rupanya tak ada bunyi langsung. Saya test sekali, rupanya laptop tu rosak lah. Okay, kali ni tapi ni okey lah kot saya rasa. Kalau ada masalah tak dengar ke, slide tak nampak ke, beritahu. Okey, kemudian chapter 2. Chapter 2 ni dia memperkenalkan software schematic manager. Okey. Kalau kamu ada di lab tu, kamu boleh buka dan dia macam nak set up dululah schematic manager tu. Tapi yang ni mungkin kamu hanya dengar je lah yang chapter 2 ni. Nanti kita akan masuk chapter 2 tu hanya dengar je. Kamu tak boleh buka lah. Okay. So dia macam mana nak set up software tu, lepas tu macam mana nak software tu nak ada connection dengan PLC. Kemudian macam mana nak download daripada software tu, program yang kamu buat kat software tu ke dalam PLC. Itu dia akan terangkan ni. Okey, kemudian programming basic function chapter 3, chapter 4, chapter 5 timer, 6 counter lah, count, compare operation, lepas tu sequence control, lepas tu nombor 8 dan seterusnya. Okey. Cuma yang atas ni basic, tajuk dia lain sikit lah, the introduction of PLC. Okey, tapi so yang ni adalah chapter 1, objektif ya. So objektif student will able to explain control system in general, explain on general, determine PLC input and output addressing, acknowledge voltage signal of on or off state in PLC, type of program representation, recognize PLC addressing, characterize method of programming, dan familiar with addressing and PLC hardware. So introduction. So PLC ni banyak digunakan dalam automation lah, factory automation. So dia akan memudahkan di kilang tersebut lah, factory tersebut lah. Okay. So dalam banyak area conventional control has been replaced by programmable control system. So kebanyakannya sistem control konvensional ni banyak diganti dengan PLC, programmable control system. So programmable control system ni termasuklah PLC. Okay. Okay, conventional control tu adalah seperti relay ataupun contactor control system, static switching system, lepas tu proses komputer. Okay,
Ini conventional control. So banyak yang tukar pada programmable control system. Programmable control system ni salah satunya adalah PLC. So perbezaan yang besar antara programmable control dengan conventional control ialah dia punya the function are no longer determined by wiring rather than programming. So perbezaan dia adalah perbezaan utama dia adalah dia tak bergantung pada dia punya fungsi tu ataupun dia punya pemprosesan tu tak bergantung, pemprosesan aktiviti kontrol tu tidak bergantung kepada wiring lah. Kadang-kadang kerana konvensional tu dia kena wiring macam ni, tapi kalau dia hanya bergantung pada programming. Maksudnya bukan dia tak ada wiring, tapi dia ada wiring, tapi wiring tu dah tetap dah macam tu, tak berubah. Okay. Sama jugalah lah macam microprocessor dan sebagainya lah. Okay, microprocessor kamu micro C ataupun microprocessor dan sebagainya. Okay. Micro C kamu sampai dekat mana? Sampai buat mana dah? Semua senyap ni? Baru nak belajar pasal RAM dalam dah sampai chapter lebih dah? Chapter 2 dah? Baru nak kenal nak guna software yang XSIM. Oh, okay. Chapter 2 lah kot maksudnya. Okay, control system in general. Okay. Function of electrical control system. Okay. Iaitu direct the individual operation of machine or a plan according to a specified function, sequence and dependent condition of the machine and signal from command initiator. Okay. So control system ni terbagi pada dua features, iaitu type of information presentation dan kedua information processing system. Okay, ini adalah gambaran ringkas control system. Okay. So kat sini control system. Okay. So dia akan bagi command. Lepas tu dia akan command tu yang akan menggerakkan actuator. So actuator tu adalah digerakkan dan ini adalah plan lah. Lepas tu maklumat tu dia akan dapat balik dari sensor. Lepas tu dia akan terus bagi pada control system dan dia akan bagi pada information. Information ni mungkin macam touch screen ataupun monitor dan sebagainya. Sampai tu dia punya tu dia diproses kat sini. Dia punya maklumat sensor tu dia akan proses balik kat sini. Okay. Okay, type of information presentation, lepas tu information processing term. Binary control signal dan digital control signal. Okay. Okay, binary control signal ni adalah processing of binary input signal to obtain output signal. Okay. So kalau 24 volt, contohnya 24 volt, so dia super macam logik 1. Ini single punya bit, 1 bit. 1 bit tu iaitu kosong ataupun
kosong ataupun satu. Bit, satu bit binary. Okay. So kalau kosong tu bermakna dia punya output tu adalah voltage sama dengan kosong. 24 ni tak ada. Tak ada. No. Okay. Voltage 24 ni tak ada. Kalau bit dia satu adalah voltage 24 tu ada. So 01. So dalam PLC ni kita menggunakan volt commonly lah, kita gunakan volt 24 volt lah. Selalunya 24 volt. So kalau 24 volt tu, kalau ada voltage 24 volt bermakna satu bit, bit satu. Okey, kalau tak ada voltage kosong, dia punya bit dia adalah kosong lah. Okay. Kemudian B, digital control signal, processing of digital information. So digital control system ni dia satu bit, bukan satu bit, bit yang lebih, bukan sekadar satu bit lah. Dan mungkin ini dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bit. Ini 9 bit . Okay, kemudian information processing term, data processing term like bit, byte, word are used widely in connection with programmable control system. Okay, macam tadi saya kata bit kan, bit, so dia menggambarkan kosong, satu ataupun kosong, signal stage. Byte, okay, byte bersamaan dengan 8 bit. 8 bit sama dengan 1 byte. 8 bit sama dengan 1 byte. Okey. Kemudian word. Word adalah sequence of binary digit which regard a unit of particular purpose. So word ni sama dengan, satu word sama dengan 2 byte. Satu word sama dengan 2 byte. Okey. Satu word sama dengan 2 byte. Okey. Satu byte sama dengan 2, satu byte sama dengan 4 bit sebenarnya. Okey. Sama dengan 4 bit. Okey. Satu word sama dengan 2 byte. Satu byte sama dengan 4 bit. Okey. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, type of control. Hardwire system dengan terbagi berdua. Hardwire control system dengan programmable control system. Okay.
So dalam PLC ni kena ada hardwire dengan programmable control system lah. Okay, hardwire control system ni adalah control system whose function determine the physical wiring. Change in function mean change in wiring. Maybe of the contact making type, relay or contactor, or electronic type logic circuit. Okay, so hardwire control system ni dia, kalau nak ubah satu program ataupun nak ubah satu perjalanan, dia kena ubah wiring dia. So dia ada satu menggunakan relay ataupun contactor lah, ataupun logic circuit. So kat sini nampak ni mungkin relay lah kot. Ni mungkin relay. So maknanya kalau ubah dia akan relay tu akan close ke ataupun open ke. Kalau programmable control system whose function determined by a program stored in memory, consists of a control device and actuator. Okay. Lepas tu, change in function can be done easily by using programmer or plugging a new program memory with a different program into controller. So kalau programmer control system ni dia nak ubah control system tu dengan cara kita ubah dia punya programming. So dia mengandungi bus, sensor dan actuator. Okay, what is a PLC? Programmable Logic Controller. Okay, definition. The electronic device that use a programmable memory to store instruction and to implement specific function such as tick, count, timing, counting, and arithmetic to control machine and process. Function, program to control machine operation where the program is stored in battery back or read only memory. Okay, so itu fungsi dia. Kelebihan PLC adalah design for extended temperature range, able to operate in dirty or dusty condition, in immunity to electrical noise, resistant to vibration and impact, have integrated diagnostic and override, small physical size, easier and or faster to make change, function and easily documented. Okay, so itu adalah 8 kelebihan ataupun kelebihan yang di dalam menggunakan. Okey, kita lihat slide seterusnya. Structure of PLC. So structure PLC ni generally terbahagi kepada 5, iaitu I/O interface. I/O ni adalah input output interface, memory, lepas tu a method of programming, CPU dan power supply. Okay, kemudian dia punya functional block diagram boleh dilihat seperti yang tertera kat inilah, slide ni lah. So ni power supply. So power supply ni dia akan
bagi supply lah pada input, CPU, memory, output. Okay. Dan input device ni seperti macam-macam lah. Ada switch, button, dan sebagainya. Okay. Push button pun macam-macam lah. Push button normally close, normally open. Okay. Dan ni adalah input. Dan input ni akan masuk ke CPU. So programming tu akan dimasukkan programming. Okay. Programmer ni dalam bentuk kalau PLC yang kita guna ni adalah software menggunakan software schematic manager. Kemudian proses dia berlaku kat sini lah. So dia ada dua hal kat sini lah, di antara CPU dengan memory. Okay. Kemudian dia akan hantar output, hantar data pada output. Lepas tu output ni akan menyalakan lamp, LED dan sebagainya. Okay. Pilot lamp dan sebagainya. Lepas tu ataupun menyalakan ini kontaktor, relay ataupun sebagainya. Okay. Dalam PLC kita masih menggunakan relay jugalah untuk perkara-perkara tertentu lah. So ni output dia. Okay. Kita lihat slide seterusnya. Input interface atau module. The input interface provide a connection to the machine or process being controlled. The principal function of this interface is to receive and convert field signal into a form that used by CPU. Okay, ini contohnya lah. So contact exposure, contact closure. Lepas tu current signal, analog voltage. So ni merupakan input. So dia akan bagi converter ni akan masuk ke CPU. Simple voltage level. Okay. Okay. So contohnya macam analog ni, dia akan maksudnya kalau analog voltage ni maksudnya voltage dia tu berubah-ubah, daripada 0 sampai 24 ke. Mungkin dia konverter ni definisikan dengan setakat voltage, contohnya lah kalau kurang daripada 10 volt mungkin dia kira kosong, masih kosong lagi. Atas 20 volt ke atas barulah 1 bit. Okay. Kemudian the input interface is modular and can be expanded by adding more module to allow more input when the control task increase. Okay, the number of possible input can usually limited by the value and the size of memory. Okay. So a typical module perform the following 4 tasks, iaitu sense the presence of or absence of an input at each of its input terminal, convert an input signal to a level usable by the interface electronic circuit. Electronically isolate the input and output stage of the module, produce and output by the CPU with electronic circuit. So yang ni adalah fungsi lah, 4 fungsi untuk input module. Okay. So jenis-jenis input
type of input terbahagi pada dua, iaitu digital dan analog. Okay. Digital dia discrete input, kalau dia adalah continuous input signal. Continuous input signal tu macam ada perubahan lah, berubah setiap masa. Okay. Kalau digital ni dia 0101, okay. Voltage 0, voltage 24 dia terus betul. Tak tukar. Kemudian kita lihat digital ni, input either on off condition, macam saya kata tadi. Kalau on dia logic 1 ataupun high, kalau off dia logic kosong ataupun low. Kalau analog pula dia berubah, contohnya macam voltage, macam arus, kalau arus dia pada 0 ampere to 20 ampere, dia berubah-ubah. Ataupun 4 to 20 ampere, ataupun 0, kalau voltage pula 0 kepada 10 volt dan sebagainya. Okay, contoh analog ni seperti level transmitter monitor. Level transmitter monitor the level of liquid in tank. Kemudian output interface. Perform the opposite function of the input interface. Laksanakan fungsi yang berbeza dengan input lah. It take signal from the CPU and translate them into form that are appropriate to produce control action by external device such as solenoid, starter, indicator lamp or LED ataupun sebagainya. Okay. The output function is modular so that additional output function can be incorporated when required. So ni solenoid. Lepas tu ni adalah motor starter, gambar kat sini lah, LED. Ni adalah indicator lamp. Indicator lamp. Okay, kemudian kita lihat block diagram of typical AC/DC interface circuit. So from field wiring, ini contoh lah. Detection bridge, signal conditioning, lepas tu threshold decision, lepas tu ni logic. Okay, so dia bagi apa tu, signal pada sini lah. Dia bagi signal pada sini, dia akan ni. So ni dia buat pisah lah. Kemudian block diagram of output module AC/DC ya. So ni CPU atau memory. Lepas tu logic status light. Ni bagi indikator lah. Dan dia akan switching circuitry. Lepas tu protection circuitry. Lepas tu field wiring. Okay. Central Processing Unit, CPU. So CPU ni adalah otak untuk PLC. Microprocessor dalam PLC is controlled by program for executive or operating system. Okay. Supervised program permanently stored in PLC. Supervisory program permanently stored in PLC. Executive, okay. Supervisory program permanently stored in PLC. Change the generalized computing power of the processor in the specified PLC. Executing the executive program, the microprocessor can be perform all of the control, processing, communication and other related functions.
Typical microprocessor based CPU will be capable of the following 4 basic type of operation. Okay. Yang 4 tu adalah I/O operation, arithmetic logic, jump operation, reading and changing content of memory location. Okay. So dalam PIC ada CPU, ada dalam PIC ni dalam CPU ni ialah dalam PIC ada CPU. Okey, CPU ni adalah otak untuk PIC lah. So dalam CPU tu dia microprocessor. So microprocessor ni akan menjalani 4 operasi lah, 4 basic operasi. Iaitu operasi input output, sama ada input tu sama ada on, output to off, dan dia ambil daripada input ni lah. Dan arithmetic, ni macam dia punya arithmetic and logic ni dia macam dia melaksanakan operasi tambah ke, tolak ke, and ataupun or function. Kemudian jump operation. Jump operation ni dia akan operasi yang dia lompat. Sampai satu program, mungkin dia lompat pergi program lain, masuk ke program lain. Contohnya seperti itulah. Kemudian reading and changing content of memory location. Okey, ni operasi dia. Sama ada nak simpan data ni ke, nak ambil data ni ke pada satu memori tersebut lah. Okay, ambil simpan ataupun pindah. Dia bukan pindah je sebenarnya, ambil, lepas tu dia copy, lepas tu dia paste kat situ. Okay. Kalau dia delete balik yang dia copy tu, itu maksudnya dia pindah lah. Tapi sebenarnya dia copy, paste, lepas tu dia delete yang lama tu. Okay. Okay, CPU. CPU. So processor dia ada buat proses counter, memory, accumulator, internal program memory, memory submodule, EEPROM, RAM, serial, PIQ, PII. Okay, PIQ ni output, PII ni input. Ya. Okay. Okay, masih lagi CPU. The CPU read input signal state, process the control program and control the output. Okay. Okay, the CPU provide internal memory, timer, counter. Kemudian restart procedure can be preset and error can be diagnosed. The CPU LED. Okay, the overall reset on the CPU is used to delete the content of the RAM. The PG or memory submodule is used to transfer the program to the CPU. Okay, program memory. Okay, memory element are component in which information can be stored in the form of binary signal, consists of 2 byte, 1024 byte, 048 byte. Okay, iaitu 1K sama dengan 1024 byte. And memory location assigned to the address 0 to 511, 0 to address 1022 or 02 to 07. Okay,
memory address. Ini secara general lah. Kalau nanti kita tengok macam mana PLC yang kita akan gunakan tu, dia punya specification punya PLC yang kita akan guna tu. Kemudian a control statement can be written in each memory location using programmer. Type of program memory terbagi pada dua, programmable and non-programmable. Kalau programmable, semiconductor RAM atau semiconductor RAM EEPROM atau EAPROM. Okay, non-programmable dia tak boleh diprogram lah. Terbagi pada alterable ataupun non-alterable, ROM ataupun ROM, DROM. Okay, ini terbagi pecah pada dua, UV erasable, electrically erasable. So ni non-programmable tu dia tersimpan dekat situ. Ini sama je lah, kamu baca Micro C apa semua. Kemudian power supply ni dia bagi voltage pada PLC tu. Sebab PLC memerlukan supply lah. Convert dia, dan power supply ni kan supply sama ada supply input supply yang tu adalah 120 volt ataupun 240 volt AC kepada DC, voltage yang diperlukan oleh CPU, memori dan I/O module. So kalau kalau kat Malaysia ni 240 volt lah AC, so dia terkeluar pada DC. Okay, selalunya power supply yang kita gunakan ni 24 volt lah. Kemudian programming device. Allow user to enter instruction into memory in the form of program. Can be small handheld unit or may contain CRT screen. CRT screen ni monitor CRT kan, yang besar tu. So sekarang ni tak guna CRT lah. Okay. Kemudian provide some form of program documentation. Nowadays PLC can be controlled by PC with appropriate software where the program written in can be load, erase and edit directly from PC. Ni yang kita guna tu lah. Ni yang kalau kita gunakan schematic manager tu, software tu, Siemens lah. Okay, Siemens kita gunakan schematic manager. So software tu yang program akan program akan program dia punya atur cara PLC tu. Kemudian program schematic manager tu kita boleh download masuk dalam PLC. Okay, slide seterusnya. How programmable logic control work. Okay, a PLC system consists of a programmable controller, sensor and actuator. Okay, programmable control itself consists a CPU module with a processor, program memory, module and power supply. Ni contoh. Okay, ni CPU lah. Ni adalah PLC lah. So PLC ni dia ada power supply. Dia melekat terus kat CPU tu. Lepas tu dalam PLC tu ada program memory, processor. Lepas tu dia ada input, ada output module. So dia akan sambung pada sensor, switch dan sebagainya lah. So ni power supply for sensor. Okay, kalau
ataupun switch. Kalau switch ni ditekan, dia akan supply kat sensor tu, supply tu akan masuk ke PLC tu. Bila switch ni dia tekan. So dia bila masuk kat bermakna logik 1 lah. Ataupun 24 volt lah. 24 volt ataupun logik 1. Kalau kamu ambil multimeter ukur kat sini, dia akan dapat nilai 24 volt. So PLC tu tafsirkan yang tu adalah bit 1. Okay, bit 1. Ini normally close. So dia akan input kat sini akan bit 1 sepanjang masa lah. Bila ditekan barulah bit 0. Okay. Kemudian output modul ni disambung pada lamp, indicator lamp, pilot lamp. Ni disambung pada actuator, mungkin disambung pada solenoid valve, okey, dan sebagainya. Power supply. So actuator pun memerlukan power supply. Okey. So seterusnya okay. PLC operation, step pertama, operasi PLC itulah. Step pertama, sensor connecting to terminal input module and send voltage signal. So dia akan sensor tu, ni kita balik slide yang tadi tu. Ni sensor ni dia akan bagi input signal kat sini. Input signal kat sini pada input module. Kemudian step kedua, processor in CPU execute program in memory and scan the input, individual input of the controller for present and absent of voltage. Okay, kita tengok ni. So bila dia dapat input, processor ni akan proses. Processor ni akan proses. Okay, step ketiga, processor direct the output module to switch voltage to connector of the output terminal depend on input stage and program in memory. So kemudian ini akan arahkan output module ni sama ada nak bagi signal, nak bagi voltage 1 bit atau 0 bit pada actuator ni. Kalau 1 bit tu maksudnya 24 volt lah. Okay. Kalau 24 volt maknanya yang ni akan terpadam lah. Kalau ni 24 volt, ni ada power supply 24 volt, 24 voltage yang sama. So lampu ni akan terpadam. Itu contoh. Okay. Kemudian step 4, step 4 yang tadi saya terang tu, actuator are switch on off according to voltage state at terminal of output module. Voltage state. So voltage state tu sama ada nilai sini 24, sini pun 24. Bermakna output tu akan terpadam lah. Lampu indicator lamp tu akan ni simbol indicator lamp lah. Lampu di indicator lamp tu akan terpadam. Sebab dia voltage dia sini 24, sini. Kalau voltage berbeza, dia akan indikator lamp ni akan menyala. Kalau sini kosong, output module ni bagi voltage kosong. Voltage kosong tu maksudnya dia ground kan. So nanti ni 24, so 24 akan mengalir ke ground lah. Mengalir ke indikator lamp ni, lepas tu ke ground. So dia lampu tu akan terpadam. Okay, itu 4 step dalam PLC operation. Okey, kita lihat beberapa slide lagi ya. Tak apalah.
lagi. Okey, slide seterusnya. Signal stage and sensor contact. Okay, there are two different signal stage. Signal stage tu sama ada kosong ataupun satu. Kalau kosong tak ada voltage. Kalau satu ada voltage. Voltage not present. So kalau ada voltage, state signal adalah satu, bit satu. So on lah. Maknanya kat situ on lah. Ada signal lah. Kalau kosong, tak ada voltage. Off. Okay. So sensor contact and it state in state as defined in application. Okay. So ni adalah simbol switch ataupun simbol sensor. Okay. Simbol switch lah. So ni adalah normally close. NO ni bermaksud normally close. NO ni bermaksud normally open contact. Normally open contact. So dia punya simbol tu seperti ini. Okay. Nampak macam switch ni, lepas tu ada tangkai kat atas tu. Lepas tu ni nampak macam terbuka. Kan? Tak boleh arus mengalir kat sini. So ni adalah normally open. Maksudnya switch tu secara normal dia akan off, akan terbuka. Kemudian ni adalah NC. NC ni bermaksud normally close contact. Okay, normally close contact bermaksud secara normalnya switch ni akan terkatup. Bila ditekan ni, bila ditekan ni, barulah dia akan terbuka. Okey. Terbuka. So condition. Kalau ditekan, dia switch ni ditekan, dia activate dah. Kalau not activate, dia sama juga keadaan yang macam tadi. So voltage ada tak? Voltage ada. Ni voltage tak ada. So bila voltage ada, signal state dia adalah satu. Ni adalah kosong. Okay. Kemudian kita lihat normally close contact. Kalau ditekan, switch ni ditekan atau switch ni ditekan, dia not activated. So, bila ditekan. So ada voltage tak? Tak ada. Signal state dia adalah kosong. Kemudian bila switch tu tak ditekan langsung, dia activated. So dia punya voltage ada dan signal state dia adalah kosong. Okey, kita lihat slide seterusnya. Addressing of input and output. Okey, ini selalunya dilabelkan sebagai I untuk input, Q untuk output. Okey, parameter 0.0, 0.1, 1.1 dan sebagainya. So dia ni parameter lah. Parameter. Contohnya macam I 0.0. Contohnya macam ni. I 0.0. Okey. I 1.0. Okey. Kemudian Q pula output. So dia contohnya macam ni. Parameter dia 4.7. 4.7 ni adalah parameter. Ni adalah label untuk Q ni adalah output. Okey.
Okey, kita lihat slide seterusnya. Program representation. Okay. 3 method of program representation and programming. So, program representation terbahagi pada 3. Dalam PSC, semua jenis PSC terbahagi secara general dia terbahagi kepada 3. Okay. Iaitu ladder diagram ataupun ringkasannya LD, function block diagram FBD, statement list STL. Okey, kalau ladder diagram macam ni. Ladder diagram. Sopong macam tangga. Okey, sopong macam tangga, lepas tu ni ada input, sini input, dua ni input, ni output. Dua ni input, ni okay, ni ada ladder. So ladder diagram ni output dia mesti satu. Dia mesti satu, dia tak boleh dua. Dia tak boleh dua kat sini. Kalau nak buat dua, dia kena buat cabang. Kita pun belajar lah. So dia bentuk macam ladder, macam tangga. Kemudian function block diagram dia bentuk seperti ini. Dia macam ni, dia asal dia ladder tapi direngkaskan tulis macam ni je. Ni adalah function block diagram untuk N. Ni function block diagram untuk O tak salah. Bukan O, ni untuk dia determine lebih besar ataupun sama. Kemudian statement list. Statement list seperti ni. A ni maksudnya dia nak buat arahan apalah A ni. A ni maksudnya N kot, tak salah. N. Dia N kan input I kosong per kosong, dia N kan kosong per kosong dengan I kosong per satu, dia N kan. Dan bila dapat jawapan tu dia akan masuk, dia akan hantar ke output 4.0. Itu contohlah. Ada 3, ladder diagram, function block diagram, statement list. Okey, sama macam tadi. Ladder diagram. Symbol to DIN 19239. Okay, common with traditional circuit diagram. Individual current path arranged horizontally, not vertically. Lepas tu typical ladder symbol, typical ladder symbol. Okey, ni contoh not active ataupun normally close ataupun normally close ataupun not activate. Okay, ini untuk simbol ini untuk simbol normally close activate ataupun NO not activate. Okay, ini untuk normally open activate ataupun normally close not activate. Ini adalah output ataupun coil. Output. Okay, function block diagram. Function block diagram using symbol of DIN 700 and DIN 19239. Two individual function are represented by a symbol with the function identifier. Lepas tu input of the left and output on the right. So yang ni adalah input. Dua cabang ni input. Satu cabang ni adalah output. Lepas tu the control flowchart symbol. So dia punya simbol ni, simbol yang kat dalam ni dia dalam sopong macam bentuk flowchart. Okay. Kemudian statement list. Statement list the control statement. Control list statement list ni dia macam statement ya. Statement, operation and operand.
describe the task of mnemonic abbreviation of function designation. Okay, contohnya seperti ini. So dia N kan signal kosong. Lepas tu dia N kan dengan signal memori 640. So ni maksud dia ni maksud dia, ni rasa macam ni tak ada buang ni ya. Kebetulan A ni buang. Okey, dia maksud dari sini dia N kan input 0.0 dengan memori M ni memori 64.0. Okey. Lepas tu jawapannya dia akan masuk pada Q4.0. Dia akan hantar kepada Q4.0. Okay, ladder and function block diagram can translate to STL. So ladder dan ladder diagram dengan function block diagram ni dia boleh ubah statement list. Okay, dia bentuk macam gambar ni. Ladder dengan function block diagram ni dia bentuk macam gambar. Dia boleh ubah dalam bentuk statement list seperti ini. Okay, kita lihat slide seterusnya. Contoh, the smallest unit of program control instruction for the processor. So contoh statement tu, statement list tu. Okay, ni. Kamu boleh lihat kat sini lah. Okay. A ni adalah operation. Ni identifier, lepas tu ni adalah parameter. Sebab tu yang tadi tu, yang saya kata A ni betul. Okay, ni describe the function to be carried out. What is to be done. What is to be done. So ni adalah operation. A ni bermaksud N. Identifier ni maksudnya sama ada input ataupun output. Kalau I tu input. Kalau Q tu output. Kalau M tu adalah memory. Dan ada lagi sebagainya. Okay. Kemudian ni adalah parameter. Parameter tu bermaksud satu tu adalah byte, kosong tu adalah bit. Ni contohnya bit kosong, byte 1. Okey. Byte 1, bit kosong. Okey. Okay, operation. Ini adalah operation adalah describe the function to be carried out. What is to be done, dan ni adalah operate. Operate describe the function to be carried out. Okay, carry out what is to be done with. Dengan apa? Dengan apa? Okay, nanti kamu akan ni lah, tengoklah, belajarlah. Dia kalau nak tahu tu berdasarkan pada pengalaman lah. Kamu tengok ni ya, kamu dah faham dah. Kamu tengok statement list, kamu tengok statement list ni, kamu dah faham dah. Ada yang tak betul, ada yang betul. So yang tu bergantung pada pengalaman. Okay. Normally dia macam tu lah. Walaupun si jenis lain normally dia macam tu. A tu selalunya N lah. I selalunya input. Q selalunya output. M selalunya memory. Okay? Okay, sir. Okay, kita lihat slide. Okay, sir. Programmable controller program execution. Okay? For a CPU of PLC to be execute a program stored in memory, it must be able to see what is the occurring in the various location. Procedure for reading the status of all input and output, examining
application program instruction and execute the program, execute the control program is referred to as the scan function of PLC. Two different method of program scanning is linear program scanning, structured program scanning. Okay, linear program scanning. Okay, the program statement is scanned linearly. Okay, at the end of the program, start again from the beginning. Okay, it is also referred as cyclical scanning. Time required for program 1 scan time. Linear program scanning is used mainly for simple small program structure. Okay, linear program scanning. So ni kamu punya program ni. Kamu tulis program sini ayat 1, program ayat 2, program ayat 3, program ayat 4. So dia akan baca daripada atas. Dia punya CPU tu akan baca daripada atas, bawah, nombor 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Dia akan baca. Lepas tu bila habis dia akan patah balik naik atas. Ni dia buat loop lah. Dia patah balik naik atas. Okay. Ni adalah maksudnya linear program scanning. Secara linear saja. So setiap satu tu, dia nak laksanakan satu tu, dia ada masa dia. Masa dia adalah scan time. Okay. Kita lihat linear program scanning. Okay. Sama yang tadi juga. Organization block OB1. Okay, organization block OB1. Every program must have OB1. When PLC is set to run, the PLC will look for OB1 user and OB1 only in the user memory and execute it. Other block can be called OB1 with the jump command. So ni adalah OB1. Setiap program ada OB1 iaitu organization block. So dia akan baca macam tadi tu, dia akan baca sini, lepas tu dia patah balik atas. Okay. Kemudian structured program scanning. Okay, structured program scanning. Complex tasks are subdivided into clearly differentiated subtasks. Okay, the program is divided into small, easy to follow program block, according to different function. Okay, structured programming scanning ni, dia akan baca ikut linear scanning. Dia akan baca, lepas tu sampai dekat ayat ni call FC1. FC1 tu maksudnya function scanning, tak salah. Function structure kot, tak salah. Okey, maksudnya dia akan pergi ke program lain. Dia akan lompat ke program, akan baca ni pula. Dah habis baca ni, dia akan patah balik ke sini. Lepas tu dia baca pergi ke bawah pula, ayat bawah. Dia ikut linear scanning tu. Lepas tu ayat bawah kata call FC3. Kemudian dia loncat ke program yang lain, FC3. Dia baca, lepas tu patah balik dekat sini. Dan seterusnya. BE tu end lah. Habis lah. Itu maksudnya. Structure program scanning ni, dia kamu punya program tu terlampau banyak sangat. Buat satu subtask. Task ni katakanlah nak nyalakan lampu. Ataupun task ni nak task yang lain pula nak nyalakan lampu B. Kan?
Jadi dia akan baca program secara terus sampai kat sini, dia akan loncat sini, dia menyalakan lampu A, lepas tu calling ni pula, dia akan buat program yang ni, habis dia akan ni. Sama juga macam PR Micro C lah. Sama macam tu. Okay. Okey, kemudian kita lihat slide seterusnya. Program execution, PII. PII itu adalah proses input image. Kemudian proses input image. Okay, buffer of input signal update just before program execution start, not updated during program execution. Logic execute on status in PII. Prevent signal transmission during program cycle to affect the program. So ni update ni, dia update, lepas tu dia execute program logic, lepas tu update input. Lepas tu seterusnya update by program logic during the content of PIQ transfer to the output. Silap ni. Sebenarnya ayat ni tak betul sikit. Ni PIQ ni. PII ni sebenarnya PII kat sini tukar pada PIQ. Proses input dan proses output image, PIQ. PIQ kat sini. Proses input, proses output image. Dia tulis PIQ. Okay. So ni block diagram dia. So dia P1 tadi tu, dia akan baca pergi sini, lepas tu balik. So ni dalam bentuk program execution. So ni adalah input module, ni adalah output module. So ni adalah 24 volt. So ni adalah switch ke sensor ke output lah. Apa saja jenis input. Kalau switch ni bersambung, siap bersambung, dia akan ada logik 1 sini. Okay. Kalau tak bersambung, kosong. Ini bersambung, 1, 1. Okay. So ni adalah input. Sini sampai sini input. Okay, PII. PII. Proses input image. So dia akan ambil input kat sini. Lepas tu dia akan bagi kat sini. Kemudian yang ni akan proses, dia akan bagi kat sini. PIQ. Proses output image. Okay. Kemudian dia akan letak ke output module. So 0, 1. Ini maksudnya tak ada voltage lah. 0 ni tak ada voltage, ni ada voltage. Kadang-kadang dia punya disambung pada ground. Kadang-kadang disambung pada 24 volt juga. Sini. Sini disambung pada 24 volt, kadang-kadang disambung pada ground. Okey. Kalau disambung pada ground, sini kosong, sini kosong. Bermakna tak ada perbezaan voltage, bermakna lampu ni akan padam. Kalau ni 1, ni kosong, ground, ada perbezaan voltage, bermakna lampu ni. Okey. Sama juga kalau sini 24 volt. Kalau sini 24 volt, ground ni bukan ground, 24 volt. Kalau sini 24, sini kosong, lampu ni yang tadi padam ni, dia akan menyala. Voltage akan masuk ke sini, ke ground. Okay. Kalau ni 1, ni pun 1, ni 24 volt, 24 volt. Ni 24 volt, ni 24 volt. Tak ada perbezaan voltage, bermakna output ni akan terpadam. Okay. So ni input, program output.
Step seterusnya adalah the step 7 block type. Step 7 ni kalau Zeeman, kita PLC yang kita gunakan adalah PLC Zeeman. Dia punya nama tu adalah step 7 lah. Okey. Cakap cerah. Dia punya software adalah schematic. Dia punya kalau schematic manager tu adalah step 7. Dipanggil step 7 microwin. Ya. So organization block OB determine the structure of the user program. Function FC program routine for frequently used function. So ni adalah function ni je function yang dah siap-siap rutin yang selalu digunakan. Kemudian data block. Okay, DB data area for storing user data. In addition to data that are assigned to a function block, share data can be also share data can also be defined and used by any block. Okay, D block adalah ni fungsi-fungsi dalam ni ya. Fungsi-fungsi dalam step 7 microwin tu, dalam software tu. Dia ada OB, dia ada FC, dia ada DB. Kemudian dia ada SFB, dia ada SFC. So ni adalah integrate in the S7 CPU. Step 7 ni kadang-kadang dipanggil S7 S7 CPU and allow you to access to some important system function. Dan FB function block with a memory which you can program yourself. DB stands data block. Standard DB are associated with the block when FB and SFB are called. They are created automatically during compilation. Okay, operate area. Yang tadi tu ingat dah tadi gambar ni. Nampak? Ni kan? Bukan. Yang ni. Yang ni ya. Identifier. Identified. Okay. So kalau I itu input lah. Balik. I itu adalah input. Q itu adalah output. M adalah memory ataupun flag. T adalah timer. C adalah counter. Okay. Nah, okay. Rujukan. Okay, ada soalan? Tak, sir. Tak ada, sir. Tak ada, sir. Sekejap. Ngam-ngam pukul 10 dah. Dan kalau kamu tanya kamu soalan. Macam mana? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, sir. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada, sir. Tak ada. Okay. Sebab dah pukul 10 dah, saya ingat saya pun kalau kamu tak ada soalan, saya ada soalan. Tapi dah pukul 10.
Saya nak tanya soalan pun tak sempat. Okey. Kalau tak ada, so kita ambil kedatangan lah. Kita ambil kedatangan. Semua minta tolong ni lah. Minta tolong buka je punya ni. Sepatutnya kena buka sepanjang masa ni. Tak ada kamera macam mana sah? Tak ada kamera? Saya pakai komputer. Kamu tak ada ni ke? Apa dia? Kamu tak ada apa nama? Takkan tak ada webcam punya ni? Laptop semua sekarang zaman moden dah ada webcam punya ni. Laptop adik saya guna. Mereka pun kelas ni. Adik kamu guna? Dia pakai kamera komputer. Laptop kan sekarang semua dah ada dah. Saya pakai komputer desktop. Oh, desktop. Ah. Okey. Semua dah sarapan ke? Tak sarapan lagi ni? Belum. Nasi lemak sejuk lah. Belum sir. Belum, sir. Lepas ni ada kelas. Ada lagi. Introduction pun dah macam mungkin bagi aku mungkin rasa nampak macam berat kot. Kan? Tapi yang tu semua istilah yang kamu yang akan digunakan lah. Nanti kalau dah masuk ke dalam nanti kamu akan lagi kenal lah. Apa kan? I tu apa, Q tu apa, kan, M tu apa. Macam mana program tu. Ini semua kelas A dan B ya. Ya sir. Tak apalah yang mana tak ada webcam tu setakat mana ada yang ada lah. Nalih ni? Senyap ya? Berapa orang dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya? Ya, itu buat apa kat bang? Dulu benar. Okey, versi baru slide tu saya dah ubah dah tapi tak jumpa kat mana. Mungkin kat letter rosak lah. Okay. Kedatangan aku. Ini. Ini. Mikrofon Mubin. Ada soalan? Tak ada? Lepas ni kelas apa? Mac sir. Mac. Okey. Kerana tu saya rasa mungkin cikgu tu dah tertunggu-tunggu kot. So saya rasa setakat ini saja. Okay, saya ucapkan terima kasih. Saya tengok kat sini semua datang. Tapi dengan faham ke tak faham tu saya tak tahulah. Okey. InsyaAllah. Saya ucapkan. So kita jumpa balik minggu depan lah, hari Senin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir.